Sejumlah 70 juta penduduk Malaysia menggunakan pengangkutan awam darat pada tahun 2021. Justru itu, penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam yang boleh dipercayai, terutamanya dari segi keselamatan, keselesaan dan masa amat penting dalam meningkatkan jumlah pengguna. Walau bagaimanapun, terdapat persoalan yang menjadi tanda tanya ekoran peratusan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan wanita, terutamanya bagi golongan ibu yang mempunyai anak kecil yang semakin rendah. Saya Mira Hida binti Murad, Saya Wana Mawati binti Abdul Rani, umur 33 tahun. 51 tahun. Saya adalah ibu tunggal dengan seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Saya ada 5 orang anak. Yang sulung berusia 11 tahun, yang kedua dan ketiga kembar berusia 8 tahun, yang keempat 5 tahun dan yang terakhir sekali yang kelima baru berusia 6 bulan. Saya bekerja sendiri, berniaga secara online dari rumah, berniaga makanan lah, ada buat delivery. Pekerjaan saya adalah seorang pemandu bagi syarikat Makcik Travel yang membawa penumpang wanita warga emas dan kanak-kanak ke destinasi pilihan mereka. Kebanyakan masa saya memang bergerak bersama, ditemani oleh suami saya. Saya jarang memandu dan jarang menggunakan pengangkutan awam. Ada saya menggunakan pengangkutan awam pun, saya gunakan perkhidmatan e-hailing untuk saya ke klinik dan hospital sebab hari itu saya pregnant, saya mengandung dan kena pergi pemeriksaan bulanan mengandung tu lah. Jadi masa tu saya menggunakan perkhidmatan e-hailing sebab macam kita tahu ke hospital, klinik susah dapat parking kan. Tapi yang lain-lain kebanyakan masa saya memang ditemani suami saya naik kenderaan persendirian. Keutamaan saya ialah anak saya. Jadi orang kata apa-apa yang berlaku, kata saya berada dalam radius yang berdekatan dengan anak, dengan rumah gitu. Faktor destinasi perjalanan tu juga pun memainkan peranan. Biasanya saya akan memilih tugasan-tugasan yang orang kata agak berbaloi dengan kedudukan tempat tinggal saya. Biasa dalam tugasan yang perlukan charges lebih pada RM20. Sebelum pandemik pula, juga saya ditemani oleh suami saya ke mana-mana sahaja. Dan ada jugalah saya memandu untuk hantar anak saya ke sekolah dan beli barang dapur lah. Bila dah berlaku pandemik, anak pun dah tak ke sekolah, PDPR hanya di rumah sampai sekarang. Dan beli barang-barang dapur, beli barang-barang untuk berniaga semua memang 100% kami beli online. Sebelum berlakunya pandemik, saya ada jugalah bawa anak saya naik train, naik bas. Tapi macam biasa, bila kita bawa anak-anak, susah sikit lah nak handle. So bila berlakunya pandemik, disebabkan risiko jangkitan, saya memang langsung tak ada lagi lah bawa anak saya menggunakan public transport. Takut nanti macam anak-anak kan pegang sana sini, jadi risiko lah. Okay, jadi pertama sekali memang disebabkan risiko jangkitan. Yang kedua, macam susah jugalah nak bawa anak kecil naik pengangkutan awam semua kan, sebab ramai, nanti berhimpit-himpit. Sebelum pandemik, kita ada banyak job. Maksudnya ada banyak job daripada kadang-kadang daripada wanita-wanita bekerja yang nak pergi kerja, balik kerja, pergi ke destinasi yang diorang pilih. Yang kedua, daripada golongan warga emas ni biasanya anak-anak yang bekerja tapi tiada kesempatan untuk nak hantar ibu bapa pergi ke hospital, buat medical check up ataupun nak hantar balik kampung ke. Kalau macam anak-anak sekolah, ibu bapa yang orang kata pergi kerja, jadi tak ada kesempatan untuk ambil. Ataupun kadang-kadang ada juga expatriate yang ada anak-anak nak pergi sekolah, diorang tak ada pengangkutan sendiri, jadi mengambil orang kata khidmat Makcik Traveller untuk mengambil atau hantar anak pergi sekolah. Bila berlaku pandemik, perubahan amat ketara. Satu, kekurangan job. Maksudnya bila semua orang dah terkurung, jadi job tu kurang. Tapi sebaliknya, ada pula job lain
yang orang kata yang muncul. Contohnya bila orang mula duduk di rumah, banyak orang berniaga dari rumah. Jadi tugas-tugas pemandu ni yang biasanya kita bawa orang, tapi dalam keadaan sekarang kita membawa barang. Jadi selain pada tu muncul juga khidmat shoppers di kalangan Miles Travels ni. Bila orang duduk kat rumah, jadi diorang tak nak keluar, kita kata buatkan khidmat beli belah untuk mereka. Biasanya barang-barang dapur lah, orang kata kadang-kadang diorang tak memilih untuk tak nak keluar, kadang-kadang ada anak belikan barang untuk mak. So dia ada tugasan lain pula yang orang kata wujud ketika pandemik. Bila ramai rakyat bekerja di rumah atau anak-anak tak pergi sekolah, jadi job-job untuk yang penghantaran ni semakin berkurangan. Pendapatan pemandu juga berkurangan disebabkan kekurangan job. Tapi pada masa yang sama, kos penyelenggaraan masih tetap perlu dilakukan. Sebenarnya kurang income, tapi kos pengeluaran untuk kita menyelenggara kenderaan pun masih tetap sama juga. Bila kita dah dibolehkan untuk menjalankan perkhidmatan, kos lain pula timbul. Maksudnya kos lain tu adalah seperti macam kita perlu sanitize kata kenderaan kita. Setiap kali penumpang keluar dan masuk kenderaan kita, kita perlu sanitize. Kos-kos macam nak beli mask, nak beli sanitizer, tu orang kata kos yang orang kata tambahan yang berlaku waktu pandemik. Kita punya pengangkutan awam, infrastruktur pengangkutan awam kita ni kurang bersistem dan kurang efisien. Maksudnya setiap hentian-hentian bas atau MRT kadang-kadang tak sesuai dengan lokasi pengguna. Contohnya kadang-kadang ada hentian yang kurang orang gunakan tempat tu. Maksudnya bukan kawasan pelancongan, bukan kawasan pejabat kerajaan. Kadang-kadang pejabat kerajaan memerlukan MRT yang terdekat pun memerlukan kita berjalan kaki lebih jauh ataupun memerlukan kenderaan lain, transport lain. Maknanya kita perlu naik bas pula lagi untuk sampai ke destinasi tu. Nak sampai ke tempat macam MRT station ke, masih juga memerlukan pengguna membawa kenderaan yang parking kereta kat situ. Jadi kos untuk parking kereta dekat situ sepanjang hari ataupun memerlukan kos untuk pembayaran parking letakkan kereta selama sebulan. Itu kan bagi orang yang bekerja. Dari segi cabaran mobiliti, bagi saya mobiliti tu bukan satu isu dan masalah bagi saya. Cuma kesediaan facilities, contohnya tempat letak kereta di kawasan-kawasan tumpuan, contohnya hospital. Bilangan yang terhad tu membuatkan saya memilih untuk menggunakan perkhidmatan awam lah, iaitu perkhidmatan e-hailing Grab. Selain daripada itu, masalah mobiliti, contohnya saya kalau tak hantar anak saya ke sekolah menggunakan kenderaan saya boleh berjalan kaki sebab jaraknya dekat. Tapi kami memilih untuk naik kereta je sebab situasi dan keadaan tu tak selamat untuk anak-anak. Contohnya untuk pejalan kaki tu dia tak ada railing. Jadi dekat lintasan tu dia tak ada zebra cross tu. Jadi tak sesuai untuk anak-anak saya berjalan kaki ke sekolah. Jadi sebab tu saya menggunakan kenderaan sendiri. Ibu seringkali menjalankan trip chaining, maksudnya pergerakan yang sering berkait di antara satu perjalanan, satu aktiviti ke satu aktiviti yang lain. Sebagai contoh, ibu menjalankan trip chaining ke membeli belah atau membeli barang keperluan, barang untuk memasak, sewaktu pulang dari tempat kerja dan seterusnya untuk mengambil anak baik daripada taska. Oleh kerana keunikan pelbagai trip ataupun trip chaining yang dilakukan oleh ibu, oleh kerana itu ibu bekerja yang mempunyai anak kurang dari 12 tahun tidak begitu menggunakan pengangkutan awam, melainkan mereka tiada pilihan. Saya rasa paling ketara ialah kad tambang. Kad tambang yang boleh digunakan untuk semua jenis pengangkutan awam. Maksudnya boleh digunakan untuk bas, untuk MRT, untuk LRT. Cuma sekarang mungkin ditambah baik dengan bila menggunakan kad yang sama, pengguna mendapat rebate daripada penggunaan kad tu sendiri. Jadi ada penjimatan kat situ.
pemandu-pemandu bas kena ikut hentian yang sepatutnya, bukan berhenti di tempat yang tak sewajarnya. Kadang-kadang orang tahan bawah pokok pun bas ni boleh berhenti, kadang-kadang berhenti di tempat yang tak sesuai, di simpang jalan. So maknanya pihak berkuasa perlu memain peranan untuk memastikan bas-bas ni berhenti di hentian bas yang sepatutnya. Perjalanan seseorang ibu dan seorang wanita bersama anak kecil memang amat berbeza sekali berbanding dengan perjalanan seseorang lelaki ataupun wanita yang bergerak secara bersendirian. Ini adalah kerana terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan tingkah laku seorang ibu bersama anak kecil itu berbeza berbanding pergerakan seseorang individu yang kebiasaannya bergerak sendiri ataupun tidak mempunyai anak kecil. Jadi bagi ibu yang membuat keputusan untuk menghantar anak sendiri ke sekolah sebelum ke tempat kerja sebagai contohnya, perlu berfikirkan aturan perjalanan setiap pagi, setiap tengah hari, dan juga ke mana anak itu akan pergi selepas pulang daripada sekolah. Jadi semua aktiviti ataupun corak pergerakan anak-anak itu mempengaruhi corak pergerakan seorang ibu yang bekerja. Solusi kita kepada permasalahan ibu yang begitu bergantung kepada pengangkutan persendirian, kereta sendiri untuk memandu anak dan adalah disebabkan oleh trip chaining ataupun kepelbagaian aktiviti yang dijalankan oleh ibu. Kebergantungan terhadap kenderaan persendirian ini dapat dikurangkan dengan meningkatkan fasiliti dan servis pengangkutan awam yang lebih spesifik untuk keperluan wanita yang mempunyai anak kecil. Sebagai contoh, saiz dan kapasiti sesebuah pengangkutan awam itu yang lebih selesa, lebih selamat dan lebih terhubung kepada lokasi-lokasi Taska dan Tadika. Jarak perjalanan daripada rumah ke tempat perhentian ataupun tempat menunggu bas ataupun rail tu yang lebih dekat supaya lebih mudah untuk membawa anak kecil dan juga barang. Dan juga faktor-faktor seperti kos, liability masa dan juga faktor keselamatan perlu dititikberatkan.